Terima kasih Datuk Yang Ketua. Izinkan saya untuk menyambung penggulungan perbahasan rang undang-undang bernama suatu akta untuk memindah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Kuala Langat telah memberi kata-kata puji kepada kementerian di atas usaha Kementerian Sumber Manusia untuk memindah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Dalam pada itu, Datuk Yang Ketua, saya bagi pihak saya sendiri dan bagi pihak seluruh warga Kementerian Sumber Manusia ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kata-kata puji itu. Saya percaya kata-kata puji itu akan memberi semangat dan suntingan yang lebih kuat dalam usaha kita untuk mengawal sedia perhubungan perusahaan serta mengekalkannya. Datuk Yang Ketua, yaitu keharmonian perusahaan, mesti ada industrial relations, keharmonian di antara majikan, pekerja, dan kita sebagai Kementerian Sumber Manusia, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas usaha itu, hendaklah memastikan bahawa keharmonian perindustrian itu dikekalkan. Sebelum itu, Datuk Yang Ketua, tadi Yang Berhormat Ipoh Barat telah menuding jari kepada saya, sama ada saya Labour Minister atau anti-Labour Minister. Jawapannya, Datuk Yang Ketua, saya adalah Menteri Sumber Manusia. Menteri Sumber Manusia harus ditekan-tekan di sini bahawa perkataan keharmonian perindustrian adalah menjadi dasar utama kementerian kita. Dalam pada itu kita memastikan bahawa keharmonian di antara majikan, pekerja hendaklah sentiasa dikawal sedia. Datuk Yang Ketua Ipoh Barat ada di sini. Terima kasih. I'll go further into speech later on. Datuk Yang Ketua. Penjelasan. Yang Speaker, bila saya mengatakan bahawa saya tidak duduk Yang Barat. Ya, saya minta. You have been here for many years. You know the standing order. Ya, boleh saya dapat. Saya tidak duduk, maka saya tidak memberi. Ya. Minister of Anti-Labor, Minister of Anti-Parliamentarian. No, please. No, senang saja. Bila yang berhormat jawab, itu berkaitan. Saya nak kata, you cannot just make a sweeping statement. Don't play semantic di sini. Those were your exact words just now. No, yeah, correct. No, bila kita kata yang berhormat Minister of Labor or Minister of Anti-Labor merangkumilah perkara ini. It is together. Bukan isolated. Sumber manusia and all that serupa, berkaitan juga. Datuk Yang Ketua, if he is emotional, saya juga boleh emotional. Completely, I'm rational. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Seterusnya saya pergi tentang SOR yang telah dibuat oleh Kuala Selangor dan juga Setiawangsa yang telah menyarankan agar retrenchment atau sinking fund dibuat, yaitu untuk membela nasib para pekerja yang diambil tindakan sebelum keputusan mahkamah dibuat. Dalam pada ini, Datuk Yang Ketua, sebenarnya Kementerian Sumber Manusia melalui Employment Insurance Scheme yang bakal dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini dalam persidangan mungkin bulan Julai, telah mengambil kira akan nasib malang yang ditimpa oleh para pekerja yang telah diambil tindakan sama ada digantung kerja ataupun dibuang kerja. Datuk Yang Ketua, Kuala Langat telah membangkit isu prosedur pembuangan kerja yang tidak sekata atau seragam di antara syarikat-syarikat yang berbeza. Memang, Datuk Yang Ketua, setiap syarikat ada yang besar dan ada juga yang kecil. Syarikat yang besar memang sudah mempunyai pegawai sumber manusia. Maka melalui
Human Resource Manager ini, tindakan-tindakan diambil memang termasuk pembuangan kerja adalah teratur. Manakala yang kecil itu yang tidak mempunyai Human Resource Department, maka sudah tentu ia tidak boleh berbuat demikian. Itu yang tua. Sebab itulah undang-undang disediakan, di mana pihak yang tidak berpuas hati boleh membuat aduan kepada Kementerian Sumber Manusia. Walaupun tidak seragam, tetapi yang lebih penting adalah keadilan kepada semua pihak untuk membela diri. Yang berhormat, Kuala Langat juga menyentuh tentang beberapa perkara yang lain, yaitu termasuk ini juga ada sangkut paut dengan pembuangan kerja, yaitu tentang peranan yang boleh dimainkan oleh MTUC. Peruntukan sedia ada memberi kuasa kepada Yang Berhormat Menteri untuk memutuskan sama ada merujuk atau tidak merujuk sesuatu kes ke mahkamah perusahaan. Dan ini bukan bermakna hak pekerja untuk membela diri dinafikan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebelum Menteri membuat keputusan sama ada untuk merujuk atau tidak merujuk sesuatu kes, pekerja yang terlibat diberi hak untuk memperjelaskan kes mereka semasa sesi rundingan damai yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Perusahaan. Semasa sesi rundingan damai juga, pekerja berkenaan boleh dibenarkan untuk diwakili oleh pihak Kesatuan Kerja, termasuk MTUC. Keputusan Yang Berhormat Menteri untuk merujuk atau tidak merujuk sesuatu kes pula adalah berdasarkan kepada fakta sesuatu kes. Sekiranya kes berkenaan mengandungi persoalan fakta atau persoalan undang-undang yang serius, kes berkenaan akan dirujuk ke Mahkamah Perusahaan untuk diadili. Oleh itu, untuk kenyataan bahawa hak pekerja untuk membela diri seolah-olah hanya akan diperolehi di Mahkamah Perusahaan adalah tidak tepat. Datu yang kedua, khususnya yaitu mengenai had bayaran gaji ke belakang atau back wages kepada 24 bulan dan 12 bulan bagi pekerja dalam tempoh percubaan. Kementerian berpandangan peruntukan jadwal kedua Akta Perhubungan Perusahaan perlu dikekalkan atas alasan-alasan berikut. Award yang dikeluarkan oleh Mahkamah Perusahaan bukanlah bertujuan untuk menghukum atau penalize mana-mana pihak ataupun untuk menguntungkan mana-mana pihak. Oleh sebab itu adalah wajar suatu had atau garis panduan ditetapkan. Had gaji kebelakangan 24 bulan adalah selaras dengan nota amalan Mahkamah Perusahaan nomor 1 tahun 1987 yang sudah pun menjadi amalan di Mahkamah Perusahaan sejak tahun 2020 yang lalu. Nota amalan ini bertujuan untuk mengelakkan pemberian gaji kebelakangan back wages secara sewenang-wenangnya. Faktor-faktor yang ditetapkan oleh jadwal kedua untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Perusahaan semasa mengeluarkan award akan menjadikan award lebih konsisten dan teratur kerana prinsip-prinsip yang sama terpakai kepada semua pihak. Datu yang kedua, seperti mana yang telah saya nyatakan seawal-awal tadi, Kuala Langat telah memuji kita dan dalam pada itu beliau juga telah menanyakan sesuatu. Itulah yang kita harus buat di Dewan Yang Mulia ini, bukan semata-mata untuk menghentam mana-mana pihak,
Bahkan di Dewan yang Mulia ini kita harus sama-sama membangkit isu-isu untuk kepentingan rakyat dan memberi saranan atau pandangan yang akan memberi keuntungan kepada negara am. Seterusnya Datuk yang berhormat Tanjung Karang telah membangkit beberapa isu. Terima kasih saya ucapkan. Pertamanya, isu yang telah dibangkitkan adalah isu penginapan termasuk gaji minimum. Walaupun Datuk isu ini bukanlah isu-isu atau section-section yang dipindah dalam rang undang-undang ini, akan tetapi saya memilih untuk menjawabnya. Betul itu adalah lebih sesuai penginapan disediakan oleh majikan kepada pekerja asing yang bekerja di negara ini, kerana mereka hadir di negara ini atas permohonan pekerjaan oleh majikan juga. Kemudahan penginapan juga tidaklah begitu tinggi nilainya. Memandangkan pekerja asing diperlukan disediakan kemudahan penginapan yang sesuai, mereka tidak perlu mencari penginapan sendiri yang bakal mengganggu keharmonian di taman-taman perumahan. Datuk Yang Ketua, mengenai gaji minimum, harus diingatkan di sini bahawa gaji minimum tidak boleh didiskriminasikan kepada warga asing, kerana ianya akan bertentangan dengan undang-undang buruh dan norma antarabangsa, International Labour Organization Convention. Datuk Yang Ketua, satu lagi perkara yang telah dibangkitkan oleh Kuala Langat dan juga Tanjung Karang ialah mengenai award pempasan perusahaan yang saya sebut tadi sebanyak 24 jam. Datuk Yang Ketua, jika seseorang pekerja berjaya dalam kes di Mahkamah Perusahaan Industrial Court dan diberi reinstatement to last position, beliau akan mendapat gaji penuh mulai tarikh pembuangan kerja sehingga tarikh reinstatement. Jika pekerja berjaya tetapi tidak diberi reinstatement, beliau akan mendapat compensation in lieu of reinstatement of last drawn salary plus number of completed years of service dan back wages terhad kepada 24 bulan gaji. Walaupun begitu, Datuk Yang masih lagi mereka masih mempunyai, kita mempunyai bidang kuasa bagi budi bicara untuk dalam membuat pertimbangan dan keputusan seterusnya. Datuk Yang Tanjung Karang mencadangkan supaya dimansuhkan kuasa eksekutif di bawah Seksyen 20/3 untuk dirujuk atau tidak dirujuk ke kes Mahkamah Perusahaan. Saya telah menjawab itu sebentar tadi. Kedua, beliau mencadangkan supaya Kementerian memberi bantuan guaman kepada pekerja yang hendak membuat rayuan mengenai kesnya. Datuk Yang Kedua, cadangan ini perlu dibincangkan dengan jabatan bantuan guaman, sama ada bantuan yang berbentuk sebegini boleh dipanjangkan kepada pekerja ataupun tidak. Satu lagi perkara atau isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang ialah supaya denda di bawah Seksyen 59 ke atas majikan ditingkatkan. Datuk Yang Ketua, Kementerian akan mengkaji semula seksyen yang berkaitan, yaitu Seksyen 59 dan akan membincangkan bersama-sama stakeholders secara holistik, yaitu di antara majikan, trade union dan juga pekerja sendiri. Datuk Yang Ketua, saya pergi ke Ipoh Barat. Ipoh Barat telah membangkit banyak isu. Terima kasih. Saya tahu dalam hati nurari Ipoh Barat
memang workers are very close to his heart. And for your information, workers are also very close to my heart. Dato' yang betul, saya amat berterima kasih karena pada mulanya yang berhormat Ipoh Barat agak a bit over emotional. I understand how he feels. Thank you very much. Tetapi terima kasih kerana pada penghujung perbahasan beliau dari nada yang agak bukan biadab tetapi kurang manis, kurang sopan santun, akhir ini towards the end of his debate he has tuned down. Terima kasih. That's the way. We are here for the nation. We are here for the workers. So that is not be carried away. Dengan izin Dato' Yang Tua. Dato' Yang Tua, pertama, Ipoh Barat telah menyentuh dan telah menuding jari. I saw him pointing at me. Sama ada saya terlibat, dan beliau menanyakan saya, he wants the answer from me here. Sama ada rang undang-undang ini dipindah semata-mata untuk memberi peluang kepada peguam dari Sarawak dan Sabah untuk sama-sama duduk di mahkamah perusahaan, sama ada sebagai chairmannya, pengurusinya, atau sama ada jadi presiden. Sehingga beliau telah menyatakan, are you part of it? I'm part of the process untuk memindah akta ini. But mengenai calon yang bakal dilantik, that is news to me. That is news to me. Dan ini berarti saya tidak pindahan kepada akta ini adalah untuk apa yang kita panggil mencerminkan satu Malaysia. Yang berhormat Dato' Sri Dato' Yang Di-Ketua, harus diingatkan bahwa Sarawak dan Sabah bersama-sama dengan Semenanjung Persekutuan Tanah Melayu membentuk sebuah negara. We did not join Malaysia. Membentuk sebuah negara, yaitu negara Malaysia yang kita sama-sama cintai pada hari ini. Itu adalah 62 tahun yang lalu, 60 years back. Di sini di Dewan Yang Mulia ini pada hari ini kita membentangkan supaya rang atau akta ini, rang undang-undang ini dipindah dengan memberi peluang kepada peguam dari Sabah dan Sarawak. Apa salahnya? It's not because I'm from Sarawak, tetapi sudah lama kita tunggu, 62 tahun. Dan dengan pindahan kepada akta ini akan memberi ruang dan peluang kepada anak-anak bumi Kenyalang dan anak negeri di bawah Bayu untuk duduk tinggi sama tinggi, rendah sama rendah dengan rakan-rakan kita di Tanah Melayu. So we should welcome this, Dato' Yang Betul. Dan saya percaya rakyat-rakyat di Sarawak, Sirian pula, rakyat-rakyat di Sarawak, rakyat-rakyat di Sabah, termasuk rakyat-rakyat di Semenanjung Malaysia, menerima baik usaha Kementerian Sumber Manusia, bukan Labour Ministry, bukan Kementerian Buruh, Kementerian Sumber Manusia, dalam usaha kita untuk memastikan bahawa perusahaan mahkamah betul-betul mencerminkan satu Malaysia. Kita tidak boleh diabaikan lagi, Dato' Yang Betul. Terima kasih. So saya menyangkal tuduhan itu, but anyway he said if it is true, my answer is no, it is news to me. Okay. Terima kasih. Ya, sudah Ipoh Barat. Terima kasih penjelasan. Nombor satu, saya terima baik bahwa the minister said he has got a heart. So have I. So we are not heartless about the workers of this country. Saya terima baik. Saya sesama dengan hal yang menteri, tapi mungkin suara saya sedikit lebih. That's some of my style. Minta maaf kalau terlebih. Tapi yang mustahak, saya terima dengan ikhlas lah bahwa pandangan yang berhormat bahwa tidak ada udang di sebelah batu, bahwa pemindahan ini bukan kerana
merangkumi sesuatu yang diwujudkan oleh yang berhak menteri atau there is a hidden agenda. Since there is no hidden agenda, an assurance by the minister, saya terima dengan baik. Tapi saya nak tanya, saya juga ada cakap segala reverse, di mana peguam-peguam dari negara kita tidak boleh appear in industrial court. Saya ada tanya di sana kerana dia hadkan kepada Sabah dan Sarawak. Adakah apa-apa yang dibawa oleh kementerian supaya, kerana this is an expertise yang luar biasa. Not many lawyers yang ada di Sabah dan Sarawak untuk membuat kes-kes sedemikian, untuk membuka ruangan kepada kita dalam bahasa yang bawa menteri, One Malaysia. Terima kasih. Saya tidak begitu setuju dengan pandangan yang berhormat, kerana kita juga di negeri Sabah dan Sarawak, kita mempunyai peguam-peguam yang arif, peguam-peguam yang tidak kurang hebatnya dengan peguam-peguam di Semenanjung Malaysia. Datuk Yang Ketua, seterusnya saya pergi masih ke Ipoh Barat, terima kasih. Yaitu mengenai mahkamah perusahaan, berapa keahliannya, berapa peratus daripada kalangan peguam. Jawapannya, Datuk Yang Ketua, pada masa ini terdapat seramai 24 orang pengurusi Mahkamah Perusahaan Industrial Court. Daripada 24 orang ini, 18 orang atau 75% adalah terdiri dari perkhidmatan kehakiman dan perundangan, 75%, manakala 6 orang atau 25% adalah daripada kalangan peguam. Ini adalah berdasarkan waran perjawatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Datuk Yang Ketua, seterusnya saya pergi ke satu isu yang telah dibangkitkan lagi, yaitu ini telah saya jawab tadi tentang sinking Penjelasan. Ya. Okay. Ipoh Barat. Terima kasih. Terima kasih yang Bapak Speaker, yang Menteri. Saya juga ada tahu pada tahun 2002, di mana satu resolusi Majlis Peguam, di mana telah disetujui oleh Attorney General Chambers, di mana 50% dari sekurang-kurangnya 50% pengurusi atau Industrial Court Chairman patut dari golongan peguam dan lagi 50% dari golongan lain. Bolehkah ia diambil kira dan supaya ia diiktiraf dan diberi implementasikan dan seberapa segera yang boleh? Itu adalah syur yang baik yang kena mengenal dengan kes-kes industri di negara ini. Kita akan mengambil perhatian yang berhormat dari Ipoh Barat tentang perkara itu. Dan satu lagi yang telah yang ada sangkut paut dengan apa yang telah saya telah sebutkan sebenarnya tadi, yaitu tentang isu kontrak pengurusi. Isu kontrak pengurusi, untuk pengetahuan kita bersama, kontrak adalah kontrak. Kontrak isu kontrak. Dalam mana kalau isi kandungan dalam kontrak itu menyatakan pada tanggal atau 31 hari bulan Ogos tahun ini ia akan tamat, maka tamatlah kontrak itu. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, dari 24 orang itu pengurusi Mahkamah Perusahaan Industrial Court. I just want to say here, coming back, berbalik kepada apa yang saya telah nyatakan tadi tentang peguam dari Sarawak tidak kurang berpengalaman, tidak kurang cekap dari rakan-rakan mereka di Semenanjung ini, kerana seorang yang
telah duduk dan sedang duduk sebagai pengurusi perusahaan adalah yang Arif dari Sarawak. Kalau diizinkan Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Arif Gumis adalah anak watan Bumi Kenyalang sendiri. Dan seorang lagi adalah Puan Yang Arif, Puan Ana Eng. Datuk Yang Doktor, penjelasan. okey. Ya, Ipoh Barat bang. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri. Pak Menteri, saya faham apa itu kontrak, dan saya rasa ramai di antara kita semua faham perlantikan jika dibuat melalui kontrak, dia perlu mengikutinya. Tapi dasarnya, the prinsip, bila seorang pengurusi Mahkamah Perusahaan membuat pengisytiharan mengenai security authority, mengenai berapa lama seorang berhak bekerja di negara ini dalam isu kontrak, tetapi dia sendiri on a contractual basis, itu yang luar biasa berbanding negara-negara lain. Nombor satu. Nombor dua, 2 tahun itu terlampau pendek, too short. Bolehkah difikir bahawa mungkin perlantikan dibuat sebanyak 4 tahun dan bertambah kepada satu tempoh yang lain? Dan ketiga perkara yang telah saya bangkit, saya harap satu jawapan dibuat, di mana when the renewal come, lepas expiry atau sebelum expiry, dia tidak diberitahu bahawa lepas kontrak akan habis dalam tempoh 24 bulan, 6 bulan sebelum tempoh itu habis, dia patut memberitahu. Industri kecaman akan memberitahu kepada pihak berkenaan bahawa dia ingin melanjutkan kontrak. Dia telah memberitahu hasrat dia, tapi tidak ada jawapan. Apa terjadi? Kerana banyak kes ditunda kerana nombor satu, tidak ada industri kecaman semasa persidangan. Nombor dua, dia pun tidak tahu. Not fair to them. Be fair to them, so that this is what the issue they are very concerned, di mana Western Group have spoken to me. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Kita akan mengambil maklum tentang apa yang telah disuarakan oleh beliau. Namun dengan demikian, saya ingin menyatakan di sini bahawa sebenarnya di bawah kontrak ini kita mempunyai dua jenis perjawatan, yaitu jawatan task force dan satu lagi jawatan sementara, yaitu melalui kontrak. Dan dalam pada itu melalui perjawatan task force, sekarang 2 orang pengurusi perusahaan, dan seorang lagi jawatan sementara, Yang Arif, pengurusi di bawah sementara atau jawatan terbuka. Datuk Yang Tua, itulah saja yang saya boleh jawab dalam penggunaan perasaan pada okey. Ya, sila. Saya ada sentuh mengenai Seksyen 33, di mana mengikut undang-undang dia perlukan tidak lebih dari 6 bulan selepas merujuk kes itu ke Mahkamah Perusahaan untuk penyelesaian. Tapi in reality ini tak pernah dengar. Saya bertanya soalan, berapakah kes yang telah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan? Boleh Yang Berhormat memberi, kalau tidak jawapan sekarang, melalui tulis. Dan juga saya telah meminta berapakah kes yang telah datang untuk penafsiran oleh Yang Berhormat Menteri sejak menjadi Menteri dari tahun 2013, dan berapakah kes yang telah dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan, dan di antara yang tidak dirujuk yang telah pergi ke Mahkamah Tinggi, lepas tu diarahkan kepada Yang Berhormat Menteri, statistik tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Mengenai statistik, kalau saya tidak menjawab di Dewan Yang Mulia ini sekarang, saya mohon supaya saya menjawab secara bertulis. Walaupun Datuk Yang Tua, tentang bilangan kes yang diselesaikan oleh Mahkamah Perusahaan dalam tempoh 6 bulan ini, dalam tempoh 6 bulan tempoh selesai, yaitu pada tahun 2000 sehingga Mac 2015 ini, diselesaikan dalam tempoh 6 bulan 105 kes. Yang telah diselesaikan melebihi 6 bulan 216 kes. Maka jumlah kes yang telah diselesaikan
Sehingga Mac 2015 ini adalah 321 kes. Datuk yang betul. Ya. Maka dengan itu Datuk yang betul, bagi pihak kementerian saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat di atas yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan tadi. Pandangan, saranan dan teguran ahli-ahli yang berhormat akan diberi perhatian dalam kita merangka dasar dan program-program kementerian dengan lebih cekap dan berkesan. Sekiranya ada isu yang tidak saya sempat menjawab, saya memohon untuk menjawabnya secara bertulis. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kukuhkan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Seterusnya.